Kita banyak cakap-cakap mengenai pelantikan timbalan Perdana Menteri dari Parti UMNO. Apa pandangan Datuk Seri lah untuk ini dari sudut keluar dari pandangan politik? Oh, okey. Kita kena ingat ya, jawatan timbalan Perdana Menteri ini tidak ada dalam perlembagaan. Jawatan ini adalah jawatan ciptaan, jawatan yang di bawah bidang kuasa budi bicara Perdana Menteri. Jadi katanya jawatan, dalam arti kata yang lain, jawatan ini prerogatif Prime Minister, kuasa Perdana Menteri. Jadi kita pertama sekali semua pihak kena hormatilah kuasa Perdana Menteri. Walaupun kerajaan Perikatan Nasional sekarang adalah kerajaan yang didokong oleh beberapa parti politik, tetapi anggota kabinet itu adalah bidang kuasa lantikan pilihan Perdana Menteri. Itu kita kena hormati di bawah sistem demokrasi berparlimen kita ni. Jadi kalau kita, bagi saya lah, terserah kepada Perdana Menteri untuk menentukan siapa yang paling beliau rasa sesuai dan selesa untuk menjadi timbalan beliau. Sebab Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri ini adalah dua jawatan utama negara yang sangat penting. Mereka yang mengisi jawatan ini, terutama sekali jawatan nombor 2 ni, mestilah seorang yang boleh bekerjasama menyokong ketua kerajaan, iaitu Perdana Menteri. Kalau kita melantik seorang yang tidak dapat bekerjasama, kestabilan, bukan saja kestabilan politik, kestabilan dalam kerajaan pun terjejas. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Susah begitu. Sejarah pernah kita lalui kan. Pada satu ketika dulu, Perdana Menteri dan timbalannya tidak sehaluan. Jadi saya rasa kita mengambil iktibar apa perkara itu. Ini adalah bidang kuasa prerogatif Perdana Menteri, dan Perdana Menteri sebaik mungkinnya untuk memilih seorang yang dapat bekerjasama dengan dia dalam meningkatkan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Maka kita beri kepercayaan lah. Apabila tiba masanya, apabila mandat diserah balik kepada rakyat, rakyat yang akan menilai ya, tahu. Rakyat akan menilai melalui pilihan raya bagus tak bagusnya prestasi sesuatu kerajaan, prestasi seseorang Perdana Menteri itu, dasar yang dikemukakan oleh sebuah pemerintahan tu. Rakyat yang akan menilai. Apabila tiba masanya, kita mengharap negara kita ini akan menzahirkan sebuah kerajaan yang lebih kukuh, yang lebih stabil, supaya kita tidak lagi dalam keadaan yang kebimbangan, ya, kegusaran apa akan jadi esok. Dan sehingga kan raja yang berperlembagaan ni terpaksa mencampur mengeluarkan nasihat-nasihat yang berbentuk nasihat politik lah, terpaksa demi kesejahteraan rakyat. Jadi perkara ni kita anggap satu sejarah yang tidak begitu elok untuk negara kita. Jadi saya rasa dalam bab hasrat Perdana Menteri untuk mencari orang nombor 2 dalam kerajaan ni, opsi yang terbaik, sikap dan pendirian yang terbaik ialah kita menghormati prerogatif ketua kerajaan, prerogatif seorang Perdana Menteri. Tak mengapalah kalau UMNO mau memastikan pemimpin UMNO yang duduk di jawatan nombor 2. Logiknya lah, sebab UMNO adalah sebuah parti yang besar yang mendukung kerajaan sekarang. Sewajarnya lah mendapat satu pertimbangan ataupun penghormatan, dan jawatan timbalan Perdana Menteri
patut diberi sangat kepada UMNO. Itu boleh diterima, logik, dan rakyat faham perkara itu. Tapi siapa orangnya, kita hormatlah convention tadi, iaitu budi bicara kuasa Perdana Menteri selaku ketua kerajaan. Dia tentu nak mencari orang yang menjadi pendokong kuat kepada dirinya, orang yang boleh bekerjasama, a team player. Jadi dengan cara itu saja, maka kerajaan, Perdana Menteri akan mempunyai sebuah kabinet yang kuat, yang akan menjadi satu pasukan yang kukuh. Jadi kita kena faham perkara ini. Okay, Datuk. Saya tertarik dengan kenyataan Datuk tadi, a team player. Maksudnya jawatan nombor 2 ini mesti orang yang menyokong dan mendukung penuh Perdana Menteri kita sekarang. Wajib. Sebab itu jawatan tu tak ada di dalam perlembagaan. Jawatan tu adalah pilihan, budi bicara, prerogatif Perdana Menteri. Sebab the spirit of the perlembagaan tu, maksud perlembagaan tu, perlembagaan menyerah kepada Perdana Menteri untuk mencari siapa yang dapat, yang dia selesa, bekerja sama untuk membentuk sebuah kerajaan kabinet yang kukuh demi untuk kebaikan rakyat, memberi perkhidmatan kepada rakyat. Baca dari sudut itu, kenapa perlembagaan tidak menyebut jawatan timbalan Perdana Menteri? Sebab logiknya adalah memberi hak dan kuasa kepada Perdana Menteri. Itu maksud saya. Seorang must be a team player. Soal politik soal lain. Jawatan tu hak UMNO ke, hak parti mana ke, itu politik. Dan yang itu saya difahamkan, apa yang saya baca, PM sudah hormati, Tan Sri Mahyudin sudah hormati. Itu adalah nak bagi kepada UMNO, katakan. Saya tak tahulah, saya baca ya. Tapi siapa orangnya, kita kena faham maksud perlembagaan tu.